أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله اللهم وفقنا لخير العمل في خير هذه الأيام العشر. Alhamdulillah, kita masuki di dalam gugusan hari-hari yang terakhir ni wal fajri wal layalin ashr, Tuhan subuh na malam-malam ni, malam-malam gugusan 10 awal yang pertama dalam bulan Zulhijjah ni. Alhamdulillah, kita telah pun banyak dengar kelebihan-kelebihan bulan awal Zulhijjah ni, terutama 10 ni lah, 10 awal Zulhijjah. Ini hadis yang kita baca dengar sekalinya, hadis sahih, hadis Tirmizi, ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Ini hadis yang kita dengar semua. Tidak ada hari-hari dalam tahun ni yang mana amal soleh ini dilakukan, amal soleh ini lebih dikasihi oleh Allah lebih daripada dilakukan pada hari 10 ni. Tak ada dah. Apa saja kita bilailah apa saja amal soleh hak Tuhan kasih sekali dilakukan oleh seseorang hamba lebih daripada masa ni. Ikut kita nak kata gapo pun saja amal soleh. Semaya bab zikir, doa, istighfar, baca Quran, mengajar, sedekah, puasa, apa saja buat baik, ziarah keluarga, sambung rahim, beri makanan kepada orang susah, sedekah, macam-macam. Beri bantuan, beri tolong, beri orang panggil bantuan kepada orang yang susah, sabnamta, apa saja segala kebajikan dan segala kebaikan. Tak ada hak lebih Tuhan kasih saya lebih daripada hari ini. Tak ada. Ahabbu. Jadi daripada sini kalau dia panggil peheh terungkan kam, peheh dia panggil mafhum mukhalafah, naik tang kelapkan. Cuba kita balik, bukan balik hadis ni, tapi di balik peheh mumklapkan. Lagu mana mumklapkan, naik tang kelapkan. Tidak ada amalan hak jahat, hak yang Allah Subhanahu wa taala benci dan marah lebih daripada seseorang itu melaku pada 10 awal ni. Nampak tak? Gitu tu dah. Tak ada dah. Malam ni nak pergi faham tu balik, hadis ni. Dah kita ni duk nak tak apalah, hak semaya puasa zikir istighfar. Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hak tu amal soleh. Amal soleh ni gapo saja hak yang kita duk faham takrif dia tu ialah yang disyarak kena pada syarak buat dengan ikhlas kepada Allah, itu dikatakan amal soleh. Tak kira apa saja. Tak kira apa saja. Hak yang dikasihi oleh Allah lebih daripada hari-hari ini. Maknanya di situ, kalau amal jahat, amal mengarut, amal nak mengenak ke orang, amal pasal jenis maksiat, amal jenis nak pecah belah orang,
amal-amal yang menunjukkan deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul, yang boleh menimbulkan kemarahan kepada Allah daripada Allah, ataupun apa saja bentuk maksiat. Tidak ada amalan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala benci, marah lebih daripada seseorang itu melaku pada 10 awal ini. Tu dia, tak ada dah. Kalau nak bohong, belawak, tak ada dah lebih dah ni, lebih pada hari ni. Hak ni hak dosa sungguh, belawak hak Tuhan marah sungguh. Tak ada dah. Belawak hari lain dosa juga, Tuhan marah siapa. Tapi nak lebih pada hak ni, tak ada belawak. Dia mau nak tipu orang, nak tipu orang. Mai duk tipu pian ni. Visa tak tubik lagi bulan ni. Pak ni ada juga nak mai visa tubik. Allah, tubik juga tahun ni. Ada juga celah-celah orang mai duduk. Orang panggil duduk cari makan kerana tak tahu. Duduk hatta berita wajak kata visa hari ni khabar-khabar kau. Klik saja pada kalau wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Ada juga berita lagu tu. Hak pasal jenis haji free pun ada. Haji free. Allah, haji free ada juga. Tak tahu kok kena buruk ni tubik dah. Ada tak? Ada kena buruk. Kalau kok serung ni ada juga. Ada. Tapi ada tak menakak lah. Tapi ada orang menakak pun ada. Na'udzubillah. Wak haji free. Pada sini. Tu dia. Nipu, bohong, hidup pelaga orang. Apa lagi? Buat apa saja hidup balah dengan jiran-jiran. Hidup sakit hati kepada orang. Kalau dia terjadi anak hidup deraka pada mak pak pada 10 awal ni. Kalau dia jadi pak juga, duduk cuai tanggungjawab pada 10 awal ni. Kalau dia terjadi seorang isteri mai duduk deraka kepada suami. Kalau dia terjadi tokai hidup tipu apa dia anak-anak koli dia. Kalau dia terjadi anak koli dia hidup tipu orang. Tokai-tokai dia. Kalau dia terjadi si penjual, dia hidup tipu mata kelo orang. Kalau dia terjadi pemimpin, dia cuai daripada tanggungjawab dia. Kalau dia terjadi orang bisnes, dia hidup janji dengan orang kot-kot ni, dia duduk ukar janji, dia duduk mungkir janji. Apa saja segala jenis maksiat yang dia duduk buat, maka ketahuilah bahawa maksiat dia itu dibenci dan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hari-hari lain yang dia duduk buat. Dia jadi lagu tu. Supaya orang pergi ke Mekah. Orang pergi ke Mekah lagu tu. Dia buat di tanah haram apa dia boleh pahala banyak kan? Pahala banyak buat tanah haram. Bukan buat pahala boleh pahala banyak dah. Buat dosa pun berlipat ganda juga. Orang niat jahat tu. Orang niat jahat untuk nak melakukan jahat di tanah haram tu, Allah Subhanahu wa taala janji kata Tuhan, Allah nak balas dosa dia dengan azab yang amat pedih dah. Wa may yurid fihi bi ilhadin. Tengok siapa nak niat untuk nak melakukan kejahatan di bumi Mekah, di Madinah. Sekadar kata dia nak mengenak, nak mengarut, niat nak mengarut, Allah Subhanahu wa taala akan merasakan dia dengan azab yang amat pedih dah. Sekadar dia nak. Tengok. Kalau hal lain, sekadar kita duk ngaji, kalau niat nak buat jahat tak apa lagi tak ada. Niat nak curi ke, niat nak tapau ke, niat nak menipu ke, Tuhan tak boleh lagi. Tak apa situ. Tak ada apa, kat dah. Niat buat jahat ni, kalau niat nak buat jahat, Tuhan tak ada bubuh dari dunia mereka jahat, kecuali dia buat. Tapi kalau niat buat baik, Tuhan bubuh dah tak ada. Tuhan buat. Kecuali orang niat nak buat jahat di bumi Mekah ataupun bumi Madinah, Tuhan bubuh dah ada. Tuhan laknat dia dah. Tuhan rasakan dia dengan azab yang amat pedih selalu dah. Dengan nas ayat Quran. Itu ingat molek. Jadi supaya juga dengan 10 awal ini, 10 awal ni apabila Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang melakukan kebaikan pada hari ini, maka mafhum mukhalif, orang panggil kau cai nai mum kelab, supaya orang rakyat sana tak ada kejahatan Allah, kejahatan gapo ni
Siapa kau kena duduk bunuh orang kau jahat kita ni. Tak kira apa saja kejahatan Allah. Nabi kata dalam hadis yang sahih, man rawwa'a musliman rawwa'ahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menakut orang Islam, seorang ya, musliman, sesiapa sahaja yang menakut kumku sang kuamwat keluar kepada seorang Muslim, seorang Islam, Tuhan Nabi kata rawwa'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan menakut dia pada hari kiamat. Tuhan nak ku lagu mana tu wallahu alam lah. Kita ni hak kita pandai hidup tipu anak, tipu budak, ada budak hak nak nakut siapa kecing nak itu kan. Budak-budak hak kita duk nipu dia nak takut. Tu. Manusia hidup usaha duk kumku nak buat jadi orang takut. Oh, takut sungguh nak takut ni. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang hidup nak menakut seorang orang hak hidup biasa menakut orang. Man rawwa'a musliman. Allah teruk. Dosa besar. Sekadar menakut ya. Sekadar duduk kejut ya. Duduk biar orang kejut pun tak boleh juga. Tu kena ingat molek tu orang duduk masa-masa kita saing duduk tepi pintu orang main wak itu. Tak boleh. Tak boleh nah. Wak biar orang Islam kejut tak boleh. Kalau kita duduk wak nusuk biar orang kejut. Ataupun mari duduk royak berita-berita kita duduk tipu dia siapa kau dia tu kena lain kejut. Dosa besar. Ingat molek. Walau kana mazihan, walaupun dia seloro. Oh, teruk. Seloro lepas tu seloro suka tak boleh. Ingat molek. Tak boleh. Nak menakut orang Islam tak boleh. Hadis ni mari siapa kau kata je sebab datang hadis ni ada dalam satu perjalanan ni dengan Nabi dengan sahabat sekali, ada seorang sahabat tidur tepi bawah bayar pohon kayu. Tiba-tiba ada seorang saing tu tak tidur, kawan ni tidurlah berhak. Tepi dia tu ada tali hak pasal jenis dia ikat utar ke apa semua ada. Gu dia ni jijak hujung apa dia tali saat ni. Tali hak kat dia ni bergerak. Bob gerak tu saing dia hak tidur ni kejut. Nabi kita tengok hak tu, kita baca hadis ni. Tuai hak saing dia hak jijak tali utar sat ni, tali ikat kami ikat utar sat ni tak sengaja sekali. Tak sekali je dak jijak, jalan-jalan jijak. Lepas tu mari denyuk mari gerak di tempat hak kawan gu ni duduk tidur. Kejut. Nabi nyagi perhati situ, nyagi tengok situ. Nabi kata hadis ni, man rawwa'a musliman rawwa'ahu Allah yaumal qiyamah. Ada dalam satu hadis lagi ayat kata laisa minna, bukan di kalangan umat aku orang yang menakutkan seorang Islam. Bukan ajaran aku dah, bukan. Seolah Nabi tak mengaku umat dia. Sebab tu jangan duduk tebang duduk acu tak boleh tu. Alah dia ada belakang tu kena ajar anak-anak kita. Nak buat acu, nak balas dengan sayang-sayang acu nanti nanti. Ambil kayu nanti, ambil pisau, mai duk acu. Tak boleh dah tu. Dia duduk acu dengan pisau, tak boleh dah. Tak boleh. Lepas tu dia termasuk dengan rawa'ah juga tu. Menakutkan orang Islam. Seorang orang Islam ya. Ingat molek. Menakut seorang orang Islam. Dia duduk ngosak pacu seorang ya. Bagaimana sekiranya dengan masyarakat secara umum, dengan satu cangwa, dengan orang panggil satu negeri yang tu teruk lagi rawat. Nah sebab tu sedaklah jadi maknanya man di situ maknanya umum. Man yufidul umum, tak kira jatah tino, tak kira agama gapo, kecek Melayu Sia Cina, kemojo kau tak kira. Man siapa sahaja yang mengganggu ataupun yang orang panggil mengugut, yang orang panggil gapo, buat berasa kata orang Islam itu takut, maka dia Allah Subhanahu taala akan menakutkan dia pada hari kiamat nanti. Jadi buat kita nak buat lagu mana? Nah, dalam hadis hak sana. Dalam hadis amal soleh. Amal soleh umum kita nak buat. Allah banyak kita boleh buat amal soleh. Kadang-kadang kita duduk ingat amal soleh ni kenalah. Mari semaya sah mula-mula.
baca Quran, berzikir, qiyam, duha, sunat kapik waktu baca Quran, hak ni amal soleh. Ya, hak ni amal soleh hak kita tahu belakang dah. Orang cuma orang kita nak buat tak sewa. Tapi satu jenis lagi amal soleh. Lagu mana? Kita jangan diduduk ganggu hak orang lain ataupun menyakiti orang lain, diduduk mengganggu keselamatan orang lain. Hak tu tak sah juga tu. Lagu mana sebagai contoh? Tok Berai. Ada orang Tok Berai ni, misalnya duk sarpai semua semaya. Sarpai. Orang menego duk sarpai. Katuk kedai apa semua mari duk sana. Ada seorang apa dia ulama dia mari duduk ayat kata, sebenarnya kalau mung tu jadi Tok Berai, media perjuangan hak mung tu bukan hanya semata-mata mari duduk semaya sarpai dak. Mung boleh jaga perniagaan mung betul, biar betul, tak penipu, tak au priak gu apa dia luka. Nah, bui layanan yang baik dah kepada customer ni, kepada luka kita ni, tak ada tipu, tak ada unsur tipu sikit abuk. Nah, kalau daging-daging sungguh tak ada campur dengan orang dah dah. Misalnya kita jual daging, kerja gapo-gapo pun. Hak tu adalah amal soleh yang paling baik sekali dilakukan oleh orang-orang mereka. Kita tengok kita duduk pucuk mana? Kita duduk pucuk mana? Nah, sebab tu kita kena tengok, cek mari. Sebab tu orang panggil dalam hadis panjang lagi nah. Walal jihadu fi sabilillah. Sahabat tanya kan? Tak ada dah amalan hak Tuhan saya sekali dilakukan lebih pada hari ini. Sahabat tanya kan, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah, jihad di situ jihad kita dah tu. Jihad perang dah tu, jihad bermakna kita. Nabi pun jawab walal jihadu fi sabilillah. Nah, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali rajulun kharaja min baitihi falam yarja bimalihi wa binafsihi wa malihi falam yarja bidzalika min syai'. Kecuali seorang lelaki yang dia tu tubik dengan diri dia, patungah kereta dia pergi berjihad, nah perang apa semua, lepas tu dia tak kelik langsung. Tak kelik dengan tubuh dia pun dia tak kelik, dengan harta dia pun dia tak buat kelik dah. Maknanya dia mati di medan perang. Hak tu tak boleh lawan lah tu. Hak tu tak boleh lawan. Tapi kalau nya kelik juga, kelik dengan cedera pula dah. Kaki putus misalnya, kena bang kat tukang ni, tapi maknanya dia kelik. Tak boleh lawan dengan amalan hak 10 awan lagi. 10 awan. Tu dia besar. Sebab tu buat kita hari ni dalam 10 awan ni, dalam tajuk apa dia kecek pada hari ni tu dia panggil apa? Apa dia kurban, menghayati hikmah kurban. Kita kena kurban sungguh. Kurban di mana? Kurban di posisi, di tamneng, di tempat hak kita. Kita duduk dalam tamneng mana lah ni? Kurban hak tu. Tiap-tiap orang ni kena cek mari. Kita selaku pok, kita selaku suami, kita selaku ada tamneng pula, dan mau tamneng pula, tak naik tak email. Obata. Kita selaku peniaga, pentadbir. Kita kena guna tenaga, upaya kita, segala usaha kita tu, we kena situ, berjihad situ. Hak tu hak jihad semua. Allah Rabbi. Remaja-remaja, pemuda-pemuda hak dah mokpok lagi. Wedung-wedung hak dah mokpok lagi tu. Tu, mokpok lah ni. Nak buat lagu mana? Amal soleh hak bagi anak sungguh khidmat pada mokpok. We mokpok berasa selesa dengan kita. Tak ada anak dah. Hak tu amalan yang baik sekali. 10 hari ya. Buat 10 hari. Bukan kata tak sewi wak lepas dah ni dah, tapi 10 hari ni we tungkai sungguh. Mokpok tu. Hak ada dah. Yang mokpok ni dalam syarat dia boleh buat baik, sama ada dia duduk buat apa dia, sama ada dia duduk hidup ataupun mati. Mati pun boleh buat baik juga kita dengan mokpok. Boleh jadi anak yang baik, anak yang taat pada mokpok, anak tak deraka pada mokpok juga. Tekah apa dia pok mati dah. Khabar-khabar pok mati, mok mati, kita tak jadi anak deraka lagi. Ada, boleh buat. Boleh buat. Tak jadi deraka lagi.
Lagu mana dia kau? Allah, banyak cara dia kau mak pok kau mati. Lagu mana tu? Tak ada dia. Tak ada rasa mak pok mati. Lama-lama dah sehari-sehari tak boleh nak doa. Rabbi firlinya tak tubik sehari-sehari. Lepas tu kalau lagu mana tu nak kira kita jadi anak taat dah mak pok lagu tu. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi kata kita nak jadi anak yang taat pada mak pak selagi mana kita tidak berdoa pada mak pak kita tukar dia mati dah. Hak orang buat lebih lagi, hak tu teruk lagi. Cari saing-saing baik pak kita, baik saing-saing mak kita, buat pergi buat baik pula dah dengan dia, pergi sedekah ke dia, pergi ziarah saing baik mak kita. Oh, hak tu hak teruk lagi hak tu. Hak ni hak sekadar nak doa ya Rabbi firli. Tak tu baik dah. Nak uwi ke, wakah ke, sedekah ke kepada mak pak ke, macam-macam. Itu teruk lagi. Itu teruk lagi. Apabila tak buat semua tu, kita nak kata kita jadi anak taat pada mak pak. Tak lagi. Lepas tu, hak masih hidup, tu tengok. Masih hidup kita nak buat lagu mana, nak ada mak pak. Dan kita jangan duduk ingat kata kita jadi pak lama dah. Kita duduk tengok hak anak ya. Kita pun anak juga ni. Umur 60 pun. 70 pun anak juga. Kita ni jadi anak juga. Anak pada pak kita tu lah. Tak itu kan? Tu jangan buat terlupa lah. Lama buat kita jadi pak orang, jadi tok orang lama dah. Ini terlupa kata kita jadi anak. Tak kena. Kita pun jadi anak juga insyaAllah. Tu hak bagi mak pak jadi pak pun sendiri, jadi suami, jadi isteri. Banyak-banyak. Bui kata kita ni kenang budi. Kasih kepada orang yang buat baik pada kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita nak kasih pada orang ni. Allah, saya dengar ceramah apa dia Syekh Asy-Syanqiti Muhammad apa dia Hasan Ad-Dadu Asy-Syanqiti Mauritania. Dia ni orang lain ni lah. Bagi saya nombor 1 dah lah dia ni. Dan orang-orang lain lah. Kita dah kata dia ni nombor 1. Dia ingat sungguh, ingat. Saya dah rasa royak dah lah Ad-Dadu. Dia ni orang lain. Boleh dia tu support dengan boleh Bukhari, boleh Muslim, boleh Quran, boleh mazhab Imam Pak, kita pergi dengar dia. Dia bagi royak betul gitu. Royak ilmu hak dia duduk dalam dada dia tu mengapa mutun mata-mata tu masya-Allah 50 60 jenis. Dia duduk mengapa masuk dalam dada dia belaka. Orang yang paling ingat sekali. Mengapa dia tu bukan mengapa Bukhari tapi mengapa Fathul Bari. Duduk dalam dada dia. Fathul Bari 10 berapa belah jilid duduk dalam dada dia belaka. Sahih Muslim duduk dalam dada dia belaka. Orang ingat tak salah guman, masya-Allah. Muhammad Hasan Ad-Dadu. Apa dia orang Syanqiti, apa dia orang Mauritania. Dia kata kita ni nak kasih, nak sayang kepada seseorang ni sebab kita diduduk kasih pada sesuatu benda ni, dia ada 5 sebab semua. 5 sebab. Sahihที่ทำให้เรานั้นรักคนหนึ่ง. Yang pertama, orang itu ada sifat al-kamal, sempurna, kesempurnaan. Sepenuh belaka dia tu dengan tubuhnya, dengan rupanya, dengan harta, dengan perangai. Tu. Jadi buat kata kita ni kasih pada dia, tak itu kan? Al-kamal wal jamal. Kalau tak sempurna pun al-jamal sah pun tak apa dah. Janguk dia tu. Janguk. Kita tengok orang janguk bahasa kenal lah tu, bahasa kenal dia. Tino pun tengok orang jatuh janguk. Bukan jatuh tino saja dak, kita tengok bunga janguk kita bahasa kasih tu. Tengok bunga janguk. Tengok kucing janguk, kasih tak kita? Janguk, tak suka kucing hok janguk bulu molek dengan kucing hok kuru, tak suka kasih ni, kita kasih. Kita tengok khisi, tengok apa benda janguk, kita kasih kepada benda janguk, benda janguk. Al-kamal wal jamal. Mana-mana suara tu bukan semua tu. Husnul muamalah, dia panggil baik layanan. Baik layanan. Janguk pun dak, sepenuh pun dak, tapi nya khidmat kita comel semuanya khidmat kita. Tu kasih kat kita. Khidmat kita. Sepang kata saat ni kucing khidmat kita saja kucing. Lembu. Ada apa kita hewan lembu jam-jam muda dah. Khidmat kita ada biasa jenis husnul muamalah, lembu perangai baik.
mari selalu bunyi kita. Bang kita mari selalu mari. Kita itu kan. Kita saya pada mulai. Walaupun kita mula dapat ni mereka, ni kita saya. Apa boleh tupai kerana punya galau pun tak ada duduk jadi apa dia beronaga apa semua misalnya. Lagu tu. Pak kalau orang ada kuda, kau molek lagi orang ada kuda ada gajah. Dia khidmat. Husnul muamalah. Husnul muamalah. Khidmat kita, maaf kita, apabila kita salah dia maaf, tak ada buat karik gapo misalnya. Ini panggil husnul muamalah. Dengan sebab husnul muamalah kita tertarik dengan benda tu. Yang keempatnya dia panggil ar-raja. Kita dah harap ke dia. Harap kebaikan ke dia. Jangan podak sepenuh mana podak dia pun tak ada duduk layan molek kita, tapi kita harap benda kebaikan ke dia. Kita berasa nak tupai dia dalam satu hari. Maka kita sayang ke dia tu. Ada. Sayang ke dia ar-raja dia panggil. Yang kelimanya al-muqarabah. Al-muqarabah ni maknanya kelaicit. Kelaicit. Duk dengan kita semua. Tak ada jangok sekali. Tak ada sepenuh sekali. Kita pun tak ada jasa gapo dengan dia. Tapi duk jadi rapat semua. Bubur semua. Nampak semua dia. Tu temu. Jadi 5 perkara ni tu di antara dia kata tak ada dah lebih dari 5 dosa nak cari. Dia panggil di antara 5 perkara ni mana-mana satu menyebabkan kita ni sayang kepada benda-benda tu. Pas dia mai pergi lagu mana? Allah Subhanahu wa taala 5 perkara ni ada berlaku. Al-kamal sempurna. Siapa nak kata Tuhan tak sempurna? Allah sempurna dia tu, sempurna dengan yattasifu bi apa dia bil kamaliyat, dengan sifat-sifat sempurna ni sempurna sungguh. Tak ada kurang sikit pun. Kalau dia sayang dia, kalau dia kasih dia kasih, dia bersifat dengan apa lagi? Tinggi. Nah, bersifat dengan lemah lembut, bersifat dengan macam-macam, dengan sifat dia banyak tu sempurna. Sifat dia yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Jangan lagu mana wallahu alam, tapi innallaha jamilun. Nabi ayat lagu tu, yuhibbul jamal, dia nak kepada kecantikan. Dia nak kecantikan. Benda supak ni Tuhan kenal sangat. Nabi kenal. Apa kita mai sejik ni ingat molek. Supak itu. Cuk tidur. Mana ayat tu? Tu tak kena. Lagi. Tak supak abang, tak supak, tak jauh depan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah kita masuk kai lain. Masuk kai, gapo kai luksia gapo, pakai baju bola gapo semua cuan waktu kai di semaya ada baju ada gapo semua baju bola tu. Tak ada apa. Tapi kalau pasal jenis duduk rumah tu pakai baju bola juga mai sejak tu bukan dia. Bukan dia, tak nak. Ada buat itu, tak ada. Ada jual lah. Kalau hangku ada. Hangkunya ada ni buat kita ni tengok sekali. Ni pakai baju hangku. Tekak bulak ni mari. Tengok. Tak juh sangat, tak juh. Tak juh. Mai sejik lah. Jadi orang panggil jadi kelakuan hak sokmo lagu tu. Lama-lama sekali dengan kepek dengan apa tu Allah surah. Surah. Karena apa? Karena jamilun Tuhan tu Tuhan. Yuhibbul jamal. Jamal. Nabi ni supak sungguh, dia ada sisi ada apa kan? Mari sejak ni bukan biasa. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah. Tuhan tak ada suruh kata mung makan perhiasan, tapi Tuhan banyak kata mung ambil perhiasan mung sing produk-produk hak mung setiap kali mung nak pergi sejak. Gapo saja hak mung biasa jenis pakai ada dalam rumah hak jangan dia ambil pergi mari sejak. Mari sejak. Oh hebat kalau kau kita buat lagu tu. Jadi sejak ceria lah, jadi panggil ceria. Tu dia. Jadi orang panggil jamal Tuhan, kamalnya Tuhan, husnul muamalah. Baik dia ni, baik Allah Subhanahu wa taala untuk nak khidmat kita ni. Allah husnul muamalah sungguh. Bui benda kita tak minta. Kita biasa mikir ke di antara dengan benda hak kita minta dengan hak kita tak minta ni, hak mana banyak hak tahu kita ni? Banyak mana?
Banyak hak tak minta. Hak minta sikit sangat ya tu. Hak tak mintanya mari juga. Kita tak minta pun Tuhan beri juga. Banyak. Hak tu dia panggil husnul muamalah. Kalau nak kita nak ke anak isteri pasal tu rucai. Tak ada minta sekali tapi kakak siapa jadi tak ada apa. Nah, tu dia. Boleh panggil lah, panggil rucai. Hak tak minta tapi dia mau buat ridah. Allah SWT lebih daripada bini kita hak juruh lagi. Husnul muamalah Allah dengan kita. Dia duduk cipta kita, dia beri rezeki kepada kita, beri nyawa dengan kita, tidak ada bayaran apa. Lepas tu dia minta kita suruh ibadat ke dia je. Kita terlupa pula dah ke dia. Deraka ke dia. Tapi dalam masa tu pun buka pintu untuk nak tabat, marilah, tak apa. Gilah, gi duduk kepong, gi duduk mana pun. Gi duduk istighfar di dalam kedai ni. Tak apa tu hati mu. Bukan dalam sejid saja istighfar. Duduk tengah jalan, duduk mana saja, ikut. Ikut masa mana mengorik, isya, duha, tengah malam, belum subuh, ikut masa, tak ada waktu tutup. Allah SWT lagi duduk buka pintu taubat. Tak ada kata. Oh, sujud ของการบริการนั่นล่ะ sujud ของการเอาใจนั่นล่ะ Nah, minta rakyat kata istighfar sikit, Allah aku akan ampun harus dah. Tunggu belah-belah dah ni, tunggu Tuhan tunggu. Allah Subhanahu Wa Taala tunggu orang hak duk buat jahat lek malam untuk dia nak ampun waktu pagi esok. Allah Subhanahu Wa Taala tunggu waktu petang untuk nak tunggu orang-orang yang istighfar, yang buat dosa pada waktu pagi. Lagu tu Tuhan tunggu dalam hadis yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala tunggu pada waktu petang untuk nak terima taubat orang yang buat jahat waktu pagi. Bawa sampai lek malam, Allah Subhanahu Wa Taala tunggu orang pagi waktu malam untuk nak terima taubat orang yang buat dosa waktu tengah hari. Lagu tu bui masa pula dah sepengah hak ni. Nah, 10 awal ni bui masa tertentu pula. Jadi husnul muamalah memang berhak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kamal wal jamal wa husnul muamalah war raja. Kita harap pasal apa lagi tak harap Tuhan? Kita nak harap dia kan? Tuhan ampun, Tuhan boleh bantu kita dari akhirat esok, Tuhan boleh tambah segala apa dia panggil segala pahala, nah boleh ampun segala dosa. Kita rajak pada dia, kita harap pada kita wang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya al-muqarabah, maknanya hampir. Siapa lagi yang lebih hampir daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita duduk dengan dia seumur. Jadi lima perkara ni, lima perkara ni adalah kesemuanya itu berada dengan Allah dengan kita belaka. Kalau orang lain boleh jadi orang kita duk kasih tu, kita tengok rupa yang dia tengok sekarang orang kita duk kasih. Muka lain jatuh habis. Ada. Kenapa? Muka lain tak lagi. Kalau tengok bab husnul muamalah duk barikan tak lagi, tapi kih nyangok ni aku tak ada arah sungguh. Boleh duduk ni gitu sekarang misalnya. Ataupun al-kamal nampak dia tu sepenuh malak, harta pun ada, rumah besar misalnya. Kacau duduk situ. Allah ni lima perkara ni duduk dengan Allah dengan kita berlaku. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita marilah ambil peluang pada 10 awal Zulhijjah ni kita menghayati jiwa pengorbanan yang sebenar, jiwa kurban. Ya memang kita kurban, dia sedia lembu kambing, apa semua tu. Hak tu hak kurban, hak Tuhan nak ajar kita, tapi dia panggil kurban yang sebenarnya ialah jiwa kurban tu lah. Jiwa kurban tiap-tiap hari hak ni ada. Bukan sekadar kata nanti 10 sampai ke hari tasyrik sampai 13 saja tak kurban. Kita boleh kurban tiap-tiap hari. Boleh kurban tiap-tiap hari, jiwa kurban ni. Tu dia. Allah SWT pun duduk ayat la yanalallah la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Benar daging darah tak siapa belakang Tuhan tu. Tuhan tak ada nilai sikit rabuk pun. Pokok kita ingat gerbek apa semua, Tuhan tak nilai situ. Tak nilai dia harga banyak mana. Kawin 5,000,
kahwin dengan ibu. Nah, Tuhan tak ada nilai di harga, di daging, di darah apa. Tapi yana lu taqwa minkum. Hak benda siapa kepada Allah ni ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak. Nah, iaitu ikhwan yang saya hormati sekalian, kita menjiwai orang panggil semangat kurban. Mula daripada Nabi, para anbiya pun buat kurban saja. Tak ada kerja lain. Nabi ni, senjata Nabi ni, kita duk tengok Nabi-Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi sebelum pada tu. Nah, sebab tu dalam khutbah ni, tahun ni, apa dia tajuk dia ni, kurban dah kan sia-salah. Huwajai kongkan patana. Kita tulis waktu tu, kita ambil sejarah-sejarah Nabi pada masa dulu. Nabi Nuh, mula. Apa dia Nabi-Nabi lain lagi, Nabi Allah Ibrahim, terutama dengan Nabi Allah Ismail dan Nabi Yusuf. Nah, semua tu Tuhan angkat demon ni tu kerana kurban dia. Nabi Yahya kena kerak kan, kita duk belajar dah, kena gaji kan. Gaji belah dua Nabi Zakaria ni. Duk kena hamak pokok-pokok Bani Israel tu Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Tengok pohon kayu besar, mukjizat dia tu pohon kayu tu buka tu. Dia pergi menusuk dia dalam pohon kayu tu. Pohon kayu semata tu dia pergi menusuk situ. Tapi dengan ujung demon ni, dengan syaitan apa semua duk tunjuk ayat kata Nabi Zakaria duk menusuk dalam pohon kayu ni. Kok dia buat lagu nak ambil gaji mari. Gaji belah dua. Apabila gaji tu mai kena ditulis di daging, Nabi Zakaria bergaduh teriak. Allah Subhanahu Wa Taala wahyu pada dia, wahai Zakaria, kalau mung tu berada lepas pada ni, aku akan balik bumi ni. Peracuh habis puak-puak hidup nak ngenak mung ni. Nabi Zakaria pilih apa? Pilih apa? Pilih tak berada walaupun sikit pun kerana rahmat. Nah, kurban sia-salah tu supaya nak jaga orang panggil orang nak main ngenak dia. Tak ada berada. Tu Nabi Zakaria. Nabi Yahya anak dia kena kerak tekak. Nah, Nabi Musa kena hamak daripada Firaun. Nabi Yusuf dimasuk penjara, difitnah dengan perempuan. Nabi Musa dengan Firaun dia. Nabi Isa kena tuduh jadi anak zina, Nabi Isa. Teruk hidup Nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengorbanan belaka dah. Penuh dengan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim, para as-salafus salih. Rahimahumullah. Semua tu orang panggil hidup demo tu dengan korban, dengan sia-salah. Ubudiyah, kehambaan mereka itu terhadap Allah SWT amat tinggi. Teramat tinggi itulah. Lepas tu kita nak berbaik gapo pokok kita. Nak we jadi Allah, nak we tak se support dengan Abu Bakar, tak se dengan orang panggil apa asal fusalah tak ada pun, mengikut kemampuan kita lah, insya-Allah kemampuan kita. Insya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Berita sikit sebelum pada kita nak fitan ni. Insya-Allah 7:59. Lepas pada bulan puasa kita ada kematian Mursi tak juga. Dan belum pada ning dalam sekitar 2 minggu matinya di Tunisia ni seorang presiden. Nama dia As-Sibsi. Dekat-dekat dia juga tu, Sibsi. Al-Qaid As-Sibsi. Hak nu Mursi hak di Mesir ni. Hak di Tunisia ni As-Sibsi. Dia ni mati ni kerana apa? Nak kita tahu tu. Belum pada dia mati ni, dia ni umur tua dah 90 lebih. Belum pada dia mati dari sekitar sebulan 2 bulan, belum boleh puasa baru ni dia orang panggil buat satu nayobay di Tunisia dia ni. Dia kata ini adalah nayobay dan ini adalah perlembagaan Ratamanun Dostur. Dia kata kita orang Tunisia ni dengan secara terus terang ada dalam YouTube dia tu, kita tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Wa bahasa Arab la alaqata bina ma'al Quran wala bil ayatil Quraniyah, dan dengan ayat-ayat Quran tak ada hubungan langsung. Dastur kita ni madani, kita berpegang dengan madani, tak ada hubungan dengan Quran. Dia berkecek lagu tu. Sebelum pada ni dia berkecek sama apa dia makan sakwa di antara lelaki perempuan. Orang ulama kok Tunisia tu gagal dah situ. Itu 2-3 perkara tu lah. Dia masa Bourguiba lagi lah dia ni. Masa Bourguiba dulu. Masa Bourguiba jadi presiden.
dia ni jadi menteri dalam negeri, Datuk Menteri Mahathir lah. Orang berkibar sejati lah. Nah, orang berkibar sejati. Masa berkibar kita tahu kan kata tak boleh pakai hijab kan. Orang Tino dia pergi cabut, dia pergi senyap. Nah, dia pergi senyap tak boleh pakai hijab. Boleh puasa dia pergi minum air tengah-tengah hari dalam sapa dalam parlimen. Dia minum. Lepas tu dia isak sigar. Dia kata, "Hei rakyat Tunisia, tak usah puasa lah, jangan puasa." Tu berkibar tu. Jadi dia ni jadi menteri dalam masa tu. Lagu tu. Jadi di sini apabila dia mati, Allah geger sute dunia pakak gi duduk wai alai dengan dia ni. Wai alai. Nah, sapakah hari ni pun apa dia Tunisia pun duk jadi wai alai lagi lah. Nah, beberapa hari tu wallahu alam. Tapi pentingnya hari apa dia ke bumi jenazah dia tu presiden pemimpin sute dunia ni pakak gi duduk beri kehormat pada dia. Nah, itu tak ada masalah lah, tak apa lah. Tapi kita nak banding di antara Sipsi dengan Mursi mati hak di Mesir. Kawan ni pemimpin yang dirapah masuk guk dengan secara zalim, mati dalam guk. Tapi gapo tidak ke hak KJM Mesir. Semaya maya pukul 5 sebelum pada semaya subuh, pas tidak izin waris-waris dan orang-orang apa dia Mesir tu semaya maya kecuali 4-5 orang waris-waris dia saja yang terdekat. Lepas pada tu kubur dia senyap di tak ada boleh orang pergi ziarah siapakah ini. Dalam berita pun orang kata apa dia Mursi penjinayah pada sebut apa dia naktod sebut dengan kalimah naktod al-muttaham al-Mursi tuwfiya. Maknanya naktod teacher Mursi ni sia ciwit pada dalam berita di Mesir apa dia pada masa tu waktu berita maknanya mereka tidak iktiraf Mursi ni jadi presiden dan sebagainya. Nah, dalam surat siapakah surat with perawat sah hak ngaji sekolah-sekolah radap Mathayum radap Prathom KJL di Mesir dia disapuh nama Mursi ni. Nah, presiden hak mula-mula siapa? Jamal Abdul Nasir, mari Anwar Sadat, mari Mubarak, mari apa dia sebelum pada tu Jamal Nasir. Pasnya Nasir siapa? Sadak selalu dah kan? Lepas Sadak Mubarak selalu dah. Nah, lepas tu dia. Lepas tu lepas pada Mubarak ada orang-orang. Belum pada Mursi naik. Lepas tu Mursi, lepas pada Mursi ni Sisi. Nah, Sisi. Jadi dipotong tu. Nama Mursi tu tak ada. Jadi presidennya kelima kerana dia jadi setahun, dia buat. Jadi ini adalah suatu penjinayah dalam sejarah. Orang yang paling baik sekali dilalai, diterupa, mati dia pun mati dengan secara senyap-senyap, tapi panggil orang hok terai-terai mai duduk musuh dengan Islam ni, oh puja siapakah ini. Kita tidak nak menghukum presiden Tunisia tu keluar pada agama bukan urusan kita. Dia dengan Tuhan dia lah. Kok dia lah lagu tu. Tapi jadi nak ayat kata lah ni ulama lah ni balah lah ni di Tunisia si balah lah dah. Nak hukum lagu mana mati ni. Balah. Siapa kau bukan di peringkat Tunisia saja, siapa kau Mesir. Nah, hak duduk di Turki ni. Wujdi Hunim. Dia ni tu dia pakai jelas-jelas dia kata bagi aku kafir. Tapi ada orang ulama-ulama Tunisia mari duduk kata yang hidup gaduh lah kafir tu tak usah duduk gaduh lah, dan memang lagu tu lah kita tak usah duduk gaduh kafir tak kafir, tapi kena duduk ayat kena gak dia wajib ni. Kalau tak siap kafir pun kena duduk ayat panggil ajar habis pada rakyat-rakyat kalimah dia kecek tu adalah kalimah kufur. Kena rakyat kita tak ada takyin orang, tapi kena rakyat kata man sesiapa saja yang duduk kecek kalimah ni dia tu berlawan dengan Allah SWT. Tak ada apa lah situ. Nah, tak ada apa. Tuhan duduk pandang tu. Nah, Allah SWT lagi duduk hukum. Itu keadaan yang berlaku di dunia sekarang ni, dan termasuk dalam dual khalij sekarang ni tegak benar. Tegak dalam dual khalij, terutamanya setelah daripada Arab Emirat apa dia keluar. Waktu bek tentera dia di Perang Yaman. Waktu bek lah. Pengen Malaysia lah mudah dia waktu bek. Baru-baru ni Arab Emirat sign sekali dengan Saudi pun waktu bek juga askar dia istihar. Lepas tu dia hantar orang panggil pegawai tertinggi dia tu pergi ziarah Tehran, ziarah Iran. Tu jadi pelik, tak tahu lagu mana dengan orang Arab. Dah pelik nah. Tak tahu siapa kawan dan siapa lawan yang sebenar. Kita berdoa lah. Terutama pada masa 10 awal ni supaya Allah SWT kembali kemuliaan dan kesatuan pada umat-umat Islam
dan Aidil Adha pada tahun ini akan menjadikan satu panggil syiar kepada kesatuan umat Islam yang sebenar, akan kembali kemegahan dan kegemilangan orang-orang Islam seluruhnya di seluruh dunia. Semoga Allah SWT terima segala doa kita. Itu saja. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.